akan masuk tajuk baru kita, tajuk pertama kita lah, iaitu fungsi. Tapi sebelum pergi kepada fungsi, kita pergi satu dulu, iaitu hubungan. Okay, hubungan. Okay, kalau kamu masih ingat dalam lesson sebelum, cikgu pernah suruh awak buat benda ini kan? Okay, cikgu bagi satu gambar, ada satu burger, okay, Corona Burger, RM5.90. Okay, lepas tu cikgu suruh awak lengkapkan gambar raja di bawah kan. So, apa jawapan dia? Okey, kalau 2, cikgu kena tulis. Cikgu kena sebut nama. Cikgu sebut nama. Mana awak tulis? Okey. Izzat, apa jawapan dia kalau 2? RM11.80. 11 RM80. 80 sen. Okey, betul. Okey, Ashikin, yang kalau 3? RM17.70. Okey. Nurin, kalau 4? Dah buat dah? RM23.60. RM23.60. Betul ah? 60. Betul ah? Betul ah? Okey, Wani, Azwani? RM29.50. Okey. Di sini So kita akan kata bilangan burger dengan jumlah harga ataupun jumlah bayaran, di situ ada satu hubungan di antara mereka. Okey. So apa yang kita akan belajar hari ini ialah sesuatu hubungan kita boleh wakilkan dalam berapa cara. Okey, cara pertama, contohnya cikgu bagilah gambar raja ini, kan? Cikgu bagi, so faham, sebiji burger itulah harga dia. Okey. So cara kedua, okay, ini maksudnya kita mungkin boleh bagilah dalam bentuk poster ke, ataupun cikgu bagi dalam bentuk ayat. Okay. Sebiji Corona Burger, harga dia berapa. Okay. Tapi dalam matematik, kita ada berapa cara lagi boleh mewakilkan sesuatu hubungan. Contohnya apa yang awak buat tadi, sebenarnya ada satu nama. Nama dia ialah gambar raja anak panah. Okay. Mana letak anak panah? Ini nampak tengah-tengah itu cikgu lukis anak panah. Okay. So itulah tempatnya ada anak panah. So gambar raja ini kita panggil dia sebagai gambar raja anak panah. Okay. Dan untuk gambar raja anak panah ini sebenarnya tak ada orang wajibkan, mesti bentuk bulatan. Kalau kamu kata cikgu saya nak buat segi 4, maksudnya awak buat segi 4, bulatan kedua itu segi 4 pun boleh. Ataupun awak nak buat satu segi 3 macam ini, satu segi 3 macam ini, boleh, tak ada masalah. Okay? Tapi janji kita nampak ada satu kumpulan pertama, kumpulan kedua. Kita grupkan dia lah. Okay? Lepas tu, dan anak panah itu pun sebenarnya tak ada orang wajibkan mesti dari kiri ke kanan. Boleh terbalik punya. Tapi kalau terbalik, cara awak label ini mungkin bilangan burger kena di sini lah. Okay? Bilangan burger di sini, jumlah harga di sebelah sini. So ini 1, ini RM5.90. Boleh ya? So ini kita panggil sebagai gambar raja anak panah. Okay. So apa lagi cara kita boleh mewakilkan sesuatu hubungan ya? So selain daripada dua ini, iaitu kita pakai ayat, tapi dalam matematik kita jarang pakai ayat. Orang matematik malas tulis ayat panjang-panjang. Okay. So kita lebih kepada gunakan gambar raja anak panah. Okay. Jenis ketiga yang kita boleh pakai ialah kita akan gunakan bentuk graf. Okay. Bentuk graf. Dan bentuk graf ada 2 jenis. So untuk case ini, cikgu tunjuk jenis pertama dulu kejap, pasal ada orang masuk. Bukan. Okey, balik sini ya. So untuk jenis pertama, apa yang kita buat ialah kita buat petak. Kita tak gunakan kertas graf sebenar, tapi kita buat petak aja. Okey, kita buat petak saja. Okey, lepas tu kalau gambar raja anak panah kita hanya melibatkan 5, maksimum sampai 5 biji burger, maka kita akan tulis sinilah. 1, 2, 3, 4. Oh sorry, tak cukup. Buat sampai 5.
Okey, 5. Okey. Lepas tu sebelah sini, okay, kita buatlah 5, 9, 0, 11, 8, 0, 17, 7, 0, 23, 6, 0, 29, 5, 0. Okay, kita labelkan dan dia wajib kumpulan satu punya, bulatan pertama punya ataupun dari punya mesti letak di sebelah bawah. Okay, sebab sini tak ada anak panah lah. Bila tak ada anak panah, dia sudah tetapkanlah. Okay, dari ialah apa yang di bawah, ke punya di sebelah sini. Okay, ataupun cikgu kata kumpulan 2, nanti dia sebenarnya ada nama khas, nanti baru cikgu terangkan. Dari mana ke mana. So pasi F pergi pasi Y. Kalau kamu ingat waktu awak prod titik kan, kita selalu prod X, kemudian Y. So matematik selalu kita buat bawah dulu, baru kita buat tepi. Tapi tidak mencukupi kalau awak setakat label di sini sebab kita tak nampak hubungan dia. Okey, satu dihubungkan dengan siapa? So kita kena masukkan titik. Okey, contohnya 1 pergi 5.90. So kita buat satu bulatan. Kemudian 2 pergi 11.80. 3 kepada 17, 70. 4 kepada 23, 60. 5 kepada 29, 50. So ini satu cara lagi kita wakilkan di mana kita kata kita wakilkan dalam bentuk graf. Okey. Kita wakilkan dalam bentuk graf. Tadi gambar raja, anak panah. Istilah pewakilan ini awak kena hafal sebab kadang-kadang soalan akan kata tolong wakilkan hubungan ini dalam bentuk graf dan kamu kena faham bentuk graf macam mana. Kalau awak bagi saya gambar raja anak panah tak betul lah. Pewakilan itu tak betul. Okey, soalan saya, bolehkah saya sambungkan titik-titik itu? Ataupun perlu ke saya sambungkan titik-titik itu? Tanya siapa ya? Siti? Siti No Hezrina ya? Bolehkah saya sambungkan titik-titik itu? Tak kot. Tak kot. Kenapa? Kenapa awak rasa tak boleh? Tak tahulah. Rasa tak boleh. Okey, memang tak boleh. Kenapa tak boleh? Okey, awak tengok kalau cikgu sambungkan, cikgu sambungkan benda ini maksudnya apa? Sini sebenarnya pun ada titik. Tapi macam mana kita nak beli burger dengan saya nak beli, awak pergi cakap dengan okey, saya nak beli burger 1.5 biji. Orang nak jual kepada kita ke? Faham tak? So kita tak mungkin dapat benda 1.5, 1.2. Ini sebab kita punya kumpulan satu ini ialah bilangan burger. Bila bilangan burger, dia tak boleh dalam nombor perpuluhan. So kamu tak boleh sambungkan dia. So memang pendapat kawan kamu itu betul walaupun tak tahu kenapa, tapi dia rasa tak boleh. Memang tak boleh. Memang tak boleh sebab kita bila beli burger, kita tak boleh beri 1.2 biji, 1.54 biji, kita memang sebiji, 2 biji, 3 biji, 4 biji. So dia memang dalam bentuk titik. Boleh ya? So itu cara ketiga kita wakilkan hubungan ini. Hubungan antara bilangan burger dengan jumlah harga. Tapi kalau kamu tengok pewakilan 2 dan 3 ini, dia ada kelemahan dia. Bila 6 biji burger tak dapat baca dalam gambar raja anak panah, tak dapat baca dalam graf ini. So kita ada satu cara lagi kita wakilkan dia, di mana kita panggil dia sebagai tata tanda. Tata tanda. Okey, di sini cikgu letak dulu tulis perkataan fungsi di mana apa yang kita akan belajar hari ini, tapi cikgu tak terangkan lagi sebab ada benda tak sampai lagi So kita boleh satu lagi cara kita wakilkan dengan tata tanda. Okey, macam mana kita nak wakilkan benda ini? So mula-mula kita bagi satu nama dulu kepada hubungan ini. Dan sebab benda ini dalam matematik, kita bagi nombor dengan satu huruf saja. Okay, so kebiasaan awak akan nampak orang suka letak F. Kenapa F? Hanya sebab fungsi. Huruf pertama dia F. So dia kata mula dengan F. Tapi sebenarnya nak huruf lain boleh tak? Boleh tak ada masalah.
Okay, so cara kita buat, kita akan buat F. Lepas tu inilah apa yang dalam kumpulan satu kita wakilkan dengan satu huruf saja. Dan di mana orang suka pakai X ya. Okay. Di sini cikgu nak tanya kamu. Kenapa tadi bila cikgu bagi 2 awak tahu jawapan dia ialah 11.80. Kenapa cikgu bagi 4 awak tahu jawapan dia ialah 23.60. Apa tindakan yang telah dilakukan oleh kawan-kawan awak? Atika? Atika? Kenapa kawan kamu tadi boleh sebut nombor-nombor macam ini? Apa Sebab tu mereka telah jumlah diorang darab bilangan untuk tidak cikgu. okey, mereka darabkan bilangan burger dengan nombor apa? Dengan jumlah untuk 1 unit burger. Okey, dengan harga sebiji burger itulah. Yang harga sebiji burger dalam puasa itu RM5.90 kan. So, kalau cikgu bagi 3, dia pun buat 3 darab 590. Okey, kamu tengok ini ya, kejap ha. Kalau cikgu bagi 1, kawan kamu pun buat 1 darab 590. Itu yang dapat jawapan 590. Bila cikgu bagi 5, kawan kamu buat 5 darab 590. Itu yang dapat jawapan ini. Soalan saya, kalau sekarang saya beri X PZ burger, macam mana saya nak tahu jumlah bayaran saya? Apa tindakan saya akan buat? Saya pun akan buat benda macam ini kan? Okay. So, cuba ringkaskan siapa? Atika Syafiqah. Ringkaskan X darab 5.90 ataupun tak dapat diringkaskan. Atika Syafiqah. Cuba ringkaskan benda ini. X darab 5.90. Inilah algebra kita. Okey, apa dia? Kejap. Kejap. Tadi tak payah pakai kalkulator kan? Ringkaskan saja. X darab 5.90. Tak masuk kan? Cepat. Atika Syafiqah. Tak boleh cakap ke? Kalau tak boleh cakap, ya tulis pada WhatsApp. Tulis pada WhatsApp sebab tulis dalam chat cikgu tak nampak. Tulis pada WhatsApp, grup punya X darab 5.90, kalau ringkaskan tak apa-apa. $5.90 kot. Okey, tapi biasanya tulis macam ini pun cukup lah. 5.9x pun cukup. Kalau anda tulis 5.90x, cikgu pun nak kata salah pun taklah. 5.9x. So satu cara lagi kita boleh tuliskan hubungan ini ialah kita tulis dalam ungkapan matematik. Kita akan tulis macam ini. Kalau cikgu tulis macam ini, maka bila cikgu tanya bilangan burger 10, kita masuk ke sini. Kalau awak tanya 10, cikgu masuk. Cikgu pun buatlah 5.9 kali 10. Cikgu terus tahu, okey, jawapan itu 59. Kalau cikgu tadi wakilkan dalam gambar raja anak-anak, mungkin ada orang tak tahu macam mana nak kira 10. Tapi kalau cikgu wakilkan dalam tata tanda fungsi macam ini, tata tanda fungsi macam ini, dan kalau kamu jenis yang boleh baca ini, awak nak bagi berapa biji burger pun tak ada masalah, awak boleh selesaikan. Mungkin awak kata, cikgu tak payahlah, pakailah poster tadi, kami faham. Tapi kalau kamu tengok, mana satu lebih pendek penulisan dia, tata tanda fungsi lebih pendek penulisan dia. Dan belum lagi nanti kita selepas belajar tata tanda fungsi ni, banyak kerja lagi kita boleh buat. Kalau dia tulis dalam bentuk ayat, kita tak boleh. So secara Anya, untuk sesuatu hubungan, ada 4 cara kita boleh sampaikan dia.
Satu memang kita tulislah macam dalam subjek lain, kita buatlah poster cantik-cantik ataupun kita buatlah ayat dia, harga sebiji corona burger ialah RM5 9%. Okay, di mana tunjuklah hubungan antara dia. Tapi dari segi matematik, okay, orang matematik dia tak kisahlah itu burger ke apa, dia kisah nombor aja kan. So kita akan wakilkan dengan 3 bentuk lagi yang berbeza, iaitu gambar raja anak panah, graf dan tata tanda. Okey, boleh ya? Okey, kita tengok contoh kedua. Okey. Sekejap. Okey, contoh kedua. Okey, ini poster untuk Lost World Tambun itu, okey. Okey, seorang RM50. Okey, cuba lengkapkan. Okey, apa nama untuk apa yang cikgu lukis bawah ini? Apakah nama dia? Ain? Nurul Ain? Apakah nama untuk ini? Poster. Bukan, bawah ini. Oh, bawah ni. Ya. Gambar raja anak panah. Okey, gambar raja anak panah. Okay, ingat istilah. So, gambar ini kita panggil gambar raja anak panah. Okey, Amira, untuk 10, apa jawapan dia? RM1,250. Seorang RM50. Kalau 10, ya. Tengok poster, seorang RM50. Kalau 10, RM500. ya, terkejut saya. Mahalnya. Sorry cikgu. Tak apa, 500. Okey. Intan, kalau 15? 750. Okey, 750. Okey, siapa lagi belum? Okey, Adani, Nurin Adani, kalau 20? 1,000. 1000. Okey, boleh? So itulah cara kita buat gambar raja anak panah. Tapi macam tadilah, gambar raja anak panah dia tak boleh senaraikan semua. Contoh ni cikgu hanya senaraikan kalau 5 orang, 10 orang, 15 orang, 20 orang. Kalau 8 orang, saya tak boleh. Kecuali saya tambah lagi. Kalau tambah, cikgu akan dapat satu gambar raja anak panah yang sangat-sangat besar. Boleh ya? Okay. Okay. Kalau cikgu nak wakilkan dalam bentuk graf, hanya berdasarkan gambar raja anak panah ini tapi sebab mungkin kata cikgu 1, 2, 3 tak payah ke? Sebenarnya perlu pun. Tapi sekarang cikgu hanya berdasarkan gambar raja anak panah yang ada je. Okey. So cikgu lukis petak dulu. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Okey. Okey. Adam Haziq, 5, 10, 15, 20 kena tulis di tepi sini ke kena tulis di bawah sini ataupun sesuka hati? Di tepi. Bila kita baca titik koordinat, kita baca X dulu ke kita baca Y dulu? Ada? Y. Ya tak? Katakan kalau kita keluar tajuk sekejap. Ini koordinat S, ini koordinat Y. Ini tempat 4. Ini tempat 3. Titik ini tolong baca koordinat dia. S dulu baru Y. Awak akan baca 3 baru baca 4 kan? So kumpulan 1 mesti berada di bawah. So ikut anak panah ini dia dari 5, 10, 15, 20 pergi kepada 250 kan? So 5, 10, 15, 20 kena letak di bawah X punya kedudukan. Boleh ya? Bukan di tepi. Mesti di bawah. Tak boleh sesuka hati ya. Tak boleh sesuka hati. Bentuk graf ini kena ikut dia punya bentuk dari mana ke mana. Dia tak boleh kata cikgu tak apalah nanti cikgu saya label di tepi. Ini ialah bilangan orang. Bawah itu saya tulis jumlah harga. Tidak dibenarkan.
Lihat. Sama macam inilah, bila awak ada sata katesan, tepi ni mesti S, atas itu mesti Y. Awak tak boleh kata, cikgu saya label terbalik. Atas ini saya label S, bawah itu label Y. Tak boleh. Awak sudah langgar peraturan matematik. Ya. Benda ini tak bebas, ya, tak boleh sesuka hati. Tapi dalam gambar raja anak panah boleh jika awak terbalikkan anak panah dia. Maksud saya gambar raja atas ini, kalau kamu nak tulis, cikgu, saya nak buat ini segi 3, ini segi 4. Lepas tu saya nak buat 5, 10, 15, 20 di sini. 250, 500 di sebelah sini. Boleh dengan syaratnya nanti buat anak panah terbalikkan dia. Sebab ini panggil gambar raja anak panah. So daripada anak panah kita lihat dari mana ke mana. Sampai satu tahap, awak tak semestinya dari kiri ke kanan, kanan ke kiri. Awak boleh tarik atas ke bawah pun boleh. Awak boleh tulis, cikgu 5, 10, 15, 20. Saya buat petak macam ini pula. Kemudian yang bawah itu, saya letak di bawah. 250, 500, 750, 1000. Lepas tu saya buat anak panah. Ke bawah. Boleh? Tapi tidak untuk graf. Kalau graf, dia mesti kumpulan satu dari punya di bawah, ke punya di tepi. Itu tetap. Boleh. So 250, 250, 500, 750, 1000 di tepi lah. Ke punya di tepi. Lepas tu, tidak mencukupi dengan ini, kamu kena masukkan titik lah. Kamu kena masukkan titik. Ikut pasangan dia lah, ya. Ikutlah pasangan dia. Okey, sekali lagi, bolehkah cikgu sambungkan titik-titik ini? Cikgu pun tak ingat cikgu sudah panggil siapa. Tak apalah, kalau nama repeat panggil. Izan? Boleh cikgu? Boleh? Boleh. Kalau cikgu sambung, maksudnya titik-titik ini semua cikgu boleh plot dah. Apa nilai-nilai yang mungkin di sini? Katakan di dalam ini. 6, 7, 8, 9. Mungkin awak akan fikir, cikgu, 6, 7, 8, 9. Itu sebabnya awak kata boleh. Tapi mungkin tak di dalam itu ada 5.5. Mungkin tak? Mungkin. Mungkin. So, bolehkah cikgu sambung? Tak. Tak boleh. Okey? Tak boleh, Tak boleh sambung sebab digit kita tidak dibenarkan dalam nombor perpuluhan, Okey. Siapa boleh tulis tata tanda dia? Okey, nama, katakan cikgu ubah nama pula. Okey, lost word. Cikgu bubuhlah lost word lah, W. Okey. Betul tu. Biasanya kita suka ganti dia dengan X. Okey. Kalau 5 jadi 250. 10 jadi 500. Kalau X jadi apa? Kalau X jadi apa? Siapa lah? Nak cuba. Okey, nak cuba. Siapa ini yang cuba ni? Elia. Okey, Elia. Okey, apa dia? 50X. Okey, betul. 50X. Boleh? Okey, So, inilah cara kita wakilkan dengan tata tanda fungsi. Okey, sekarang kalau kamu tak sempat salin tak apa, nanti cikgu, benda-benda yang cikgu ada tulis ini, cikgu nanti akan simpan sebagai PDF file, lepas tu bagi awak deh. Boleh ya? So sekarang kita pergi kepada hubungan lain pula. Satu hubungan baru lah, cikgu tak ambil contoh ketiga saya. Kita tengok hubungan dalam keluarga. Hubungan dalam keluarga. Hubungan dalam, hubungan dalam keluarga.
hubungan dalam kelas ini cukup. Okey. Okey. So, saya Catherine. Okey, sini cikgu pilih berapa orang aja. Adam, Afika, Pakis. Okey. Apa hubungan antara Catherine dengan Adam, Afika dan Pakis itu? Tulis dalam ayat dulu. Catherine, Catherine ialah nama cikgu ah. Okey. Catherine ialah apa? Hello. Catherine ialah apa, Adam? Adam, saya ialah apa hubungan saya dengan you? Cikgu saya. Cikgu saya, okey. Okay. Guru kepada Adam. Contohnya, Catherine ialah guru kepada Adam. So di sini ada satu hubungan antara kita, cikgu buat anak pandang macam ini ya. Okey, saya dengan Afika, apa hubungan kita? Sama juga kan? So cikgu boleh buat juga macam ini. So untuk ayat ini antara kita 4 orang ini, di mana kita nak melibatkan hubungan guru So kalau cikgu wakil okey. Kalau cikgu nak wakilkan dia dalam bentuk graf, okey. Nama Catherine ini kena tulis di mana? Pakis Maisyarah di tepi ke di bawah? Bawah. Bawah So cikgu tulis satu orang aja. Sunyi cikgu seorang di sini. Okay. So okay, Adam. Okay, oleh kerana ini melibatkan nama orang, so tak kisahlah susunan dia macam mana, siapa dulu, siapa kemudian. Tapi kalau contoh tadi melibatkan nombor kan, kalau melibatkan nombor, kamu susun dari bawah ke atas. Kemudian dalam keadaan nombor menaik. Okay, baca awal label pasti Y. Nombor label kecil di sebelah bawah. Okay. Kalau melibatkan nama orang, kita tak tahulah siapa, awak nak sesuka hati awak lah. Awak nak letak siapa di atas, siapa di bawah. Sebab nama kita tak adalah kata nak susun macam mana. Tapi kalau melibatkan nombor, kita akan susun macam pattern garis nombor. Dari kecil sampai besar. Kalau jenis mengufuk punya, dari kiri ke kanan. Kalau dari pasi yang tegak punya, macam pasi Y. Okay, cara kita isi ialah dari bawah ke atas. Macam awal label pasi X, pasi Y. Adakah awal label ini? 1, 2, 3, 4. Tak kan? Awal label daripada bawah ke atas. 1, 2, 3. Tapi kalau nama orang tak apa. Nama orang, nama barang, nama kereta itu tak apa. Okey, macam mana saya nak plot titik? Sorry, terpadam. Macam mana pula cikgu nak plot titik? So ini dia lah. Satu titik sini. Anak panah kedua sini. Anak panah ketiga sini. Okey, boleh sambungkan 3 titik ini? Siapa lagi? Rasa semua sudah kena panggil Okey. Afika, Amira, boleh sambung? Rasa? Tak kot. Tak boleh. Tak boleh. Kalau awak sambung, siapa? Okey, bayangkan kalau saya sambung. Ini maksudnya sini ada satu titik. Siapa orang tu? Cikgu Kan? lah. Antara Adan dengan Afika, apa nama dia? Nak gabung 2 nama ke? So tak boleh. Tak boleh So tak boleh sambung. Okey, tapi untuk ini cikgu tak dapat tulis tata tanda lah. Sebab dia melibatkan tulisan saja. So cikgu tak boleh wakilkan dengan tata tanda. Okey. Kalau sekarang cerita ini
Cikgu terbalikkan. Alamak, sekejap, cikgu turun lagi. Okay, cikgu terbalikkan. Cikgu pergi letak Adam di sini. Afika di sini. Akiru di sini. Akiru di sini. Catherine di sebelah sini. Okey, anak panah juga macam ini. Okey. Soalan okey, so kalau saya nak tulis dalam ayat macam mana? Adam ialah apa? Catherine. Apa pula? Muring Sazani? Adam ialah pelajar kepada Catherine. Okey, pelajar. Okay. So sama jugalah. Afika ialah pelajar kepada Catherine. Akiru ialah pelajar kepada Catherine. Boleh ya? So, kalau keadaan macam ni, maksudnya kali ini bila saya nak buat bentuk graf, okay, saya nak buat bentuk graf, Catherine kena tulis di mana? Di tepi ke di bawah? Farisa? Di tepi. Kali ini Catherine kena tulis di tepi. Sebab dia ialah ke punya. Okay. So bawah tak cukup lah. Saya kena tambah lah ya. Okay. So inilah apa tulisan saya pun tak nampak lah. Adam, ini Afika, ini Akiru. So titik jadi macam ini. Okay. Dan sama juga cerita dia lah. Benda ini tidak dapat disambungkan. Okay. So ini hubungan dalam kelas kita lah. Okay, cuba kita tengok pula hubungan dalam kelas 4 sains 1. Okay, cikgu juga. Tapi tadi ialah cikgu matematik tambahan. Sekarang cikgu umum sikit. Cikgu saja. Okay, siapa ajar matematik kamu? Cikgu. Siapa? Cikgu Rusnita. Okey, Cikgu Rusnita. Siapa ajar fizik kamu? Cikgu Izhak. Okey, Cikgu Ishak. Okey, cikgu letak sini, tukar orang. Okey, katakan cikgu tulis Amira. Okey, cikgu tulis Izam lah. Macam mana nak lukis anak panah ni? Daripada Catherine, cikgu nak sambung kepada siapa? Kita punya hubungan ialah guru kepada. So Catherine ialah guru kepada Amira dan Izan. So di sini So di sini daripada Catherine ada 2 anak panah keluar. Boleh? Buat bulatan besar sikit Ada 2 anak panah keluar. Okey, dari Rusnita 2 anak panah juga. 2 anak panah keluar juga. Daripada Ishak 2 anak panah juga. 2 anak panah. anak panah keluar juga. Complicated gambar raja anak panah ini. Okey? Dan begitu juga kita boleh wakilkan dalam bentuk graf lah. Okey, apa yang cikgu nak sampaikan di sini ialah, okey, kalau kita tulis dalam bentuk ayat, macam contoh kita ada hubungan cikgu, kita ada hubungan pelajar, kita ada hubungan harga sebiji burger, hubungan ada banyak. Tapi kalau kita lihat daripada aspek matematik, hubungan sebenarnya hanya ada 4 jenis. Okey, jenis pertama ialah yang mula-mula awak buat tadi. Jenis ini, kita panggil dia sebagai hubungan satu kepada satu. Hubungan satu kepada satu. Sebab kalau kamu tengok setiap benda dalam kumpulan satu, dia akan dihubungkan kepada satu benda di kumpulan dua. So kita panggil dia hubungan
satu kepada satu. Boleh? Okey. Kita tengok hubungan cikgu matematik tambahan ini. Okey, rasa ini hubungan apa ya? Di kumpulan ke satu, awak nampak satu saja kan? So, hubungan satu kepada apa yang belakang ini? Banyak. Banyak, jangan kata tiga. Kalau tidak, hubungan ada banyak jenis. So, dalam matematik, bila kita cakap jenis hubungan ini, kita hanya itu satu kepada, bila lebih daripada satu, kita semua cakap banyak. Okay? So, kita akan kata dalam kelas 4 sains 1, hubungan guru matematik tambahan ini ialah sejenis hubungan satu kepada banyak. Kalau ini? Banyak kepada satu. Ya. Hubungan banyak kepada satu. Okey. Kalau ini? Hubungan banyak. Yang sudah tengok kan? Kita nampak ada yang satu, keluar ada dua. Tapi pada masa yang sama, kita nampak juga ada yang dua pergi tempat sama punya. So kita kata ini ialah hubungan banyak kepada banyak. Hubungan banyak kepada banyak. So secara ania kita dapat satu ini ya. Apa yang cikgu telah beritahu kamu hari ini ialah untuk sesuatu hubungan kita boleh wakilkan dia dalam ayat ataupun poster. Dua, kita boleh wakilkan dengan gambar raja. Sorry ya, tulisan tak cantik. Anak panah sebab sangat susah nak tulis. Ketiga, dalam bentuk graf. Keempat, dalam bentuk tata tanda. Tata tanda fungsi. Lepas tu cikgu ajar pula jenis dia ada 4 juga. Kita kata hubungan satu kepada satu. Satu kepada banyak, banyak kepada satu, banyak kepada banyak. Kita tengok berapa contoh lagi. Agaknya ini hubungan apa? Satu kepada satu, satu kepada banyak, banyak kepada satu, banyak kepada banyak. Banyak kepada satu. Ada orang banyak kepada banyak, macam tadi ada orang nak kata banyak kepada banyak. Ada? Banyak kepada satu. Mungkin awak kata cikgu yang pertama itu satu kepada satu. Tapi kita utamakan kalau nampak saja ada yang jenis ini banyak kepada satu, kita terus lepek pilih banyak kepada satu. Walaupun cikgu hanya satu saja kan. Yang satu lagi satu kepada satu. Dia ialah hubungan banyak kepada satu. Kalau cikgu lukis macam ini. Kalau ini, Izzat, awak rasa ini hubungan apa?
Banyak kepada satu. Banyak kepada satu. Macam cikgu cakap tadi asalkan awak jumpa ini, walaupun yang dua lagi ialah macam satu kepada satu kan, maka kita akan pilih banyak kepada satu. Sebab satu kes ini saja, hubungan ini kita sudah panggil dia sebagai hubungan banyak kepada satu juga. Okey? Boleh Ini hubungan apa? Farisa? Satu kepada satu. Ya, satu kepada satu. Tidak ada orang wajibkan nombor pertama mesti pergi nombor pertama. Nombor kedua mesti pergi nombor kedua. Okey, ini hubungan apa? Satu kepada banyak. Satu kepada banyak sebab awak nampak nombor satu pergi kepada 4 dan 5. Itu sebabnya awak kata satu kepada banyak. Ada cadangan yang selain daripada ini? Ada orang nampak lain daripada, tak tahu siapa cakap tadi. Ada orang nampak lain daripada kawan ini, dia nampak satu kepada banyak. Intang, you pun nampak satu kepada banyak ke? Ada nampak yang lain daripada itu? Banyak kepada satu. Nampak juga banyak kepada satu kan? Kalau kamu tengok ini. Nombor 3 pergi 4, nombor 1 pergi 4. So dalam hubungan ini ada satu kepada banyak, ada banyak kepada satu. So apa jenis hubungan ini? Banyak kepada banyak. Ya, ini hubungan banyak kepada banyak. Boleh Okey. Balik ke atas ini. So ini apa yang kita belajar. Satu ialah macam mana nak wakilkan hubungan. Satu ialah apakah jenis hubungan. Okey, kenapa kita nak belajar benda ini? Sebab antara yang jenis-jenis hubungan yang ada di sini, hubungan satu kepada satu dan hubungan banyak kepada satu merupakan fungsi. Okey, hubungan satu kepada satu, banyak kepada satu merupakan fungsi. Okey, penerangan yang lepek terperinci tu cikgu akan sampaikan besoklah sebab dia ada tarifan-tarifan lain lagi ada tarifan-tarifan lain lagi. Okey. So kita pergi kepada nota cikgu. So nota cikgu ialah jenis yang cikgu sudah pack punya. So kalau kamu tengok macam tak ada kaitan dengan apa yang cikgu ajar hari ini sebab cikgu lompat-lompat sikit dia. So apa yang cikgu ajar hari ini ialah perwakilan gambar raja anak panah. Sebenarnya cikgu baru ajar ini sajalah bentuk macam ini punya. Itu pun bawah ini belum ajar lagi. Yang lain tu cikgu belum sentuh lagi Lepas tu cikgu ajar awak bentuk graf ini. Bentuk graf ini pun belum cikgu ajar. Apa yang cikgu tulis di sini awak tak faham lagi cikgu belum ajar. Apa yang cikgu tulis ini tak faham lagi Awak hanya faham jenis perwakilan yang ada. Gambar raja anak panah lebih kurang macam mana bentuk dia, graf macam mana bentuk dia, tata tanda macam mana bentuk dia. Oh, hanya satu cikgu lupa tadi. Tadi cikgu ajar kamu tulis sini kan. Okay, sorry. Kita balik kepada nota tadilah supaya nanti awak tengok senang. Okay. Sorry cikgu pusing awak pening. Okey, tata tanda tadi Okey, tata tanda ini. Okay. Satu cara kita tulis ialah kita pakai
Okey, kita pakai kurungan sama dengan. Okey, ada satu cara lagi kita tulis di mana kita pakai ni. S, ini panggil apa? Titik bertindih. Okey, X, kemudian simpul anak panah macam ini. Ada dua cara kita tulis. Satu cara kita pakai kurungan sama dengan, satu cara kita pakai ini. Sesuka hatilah awak nak pakai mana-mana satu bila cikgu kata tata tanda fungsi. Ada dua cara kita tulis. Tapi jangan rojak. Maksud saya, kamu jangan tulis, okey, cikgu F kurungan. Tapi sini pula pakai anak panah. Itu tak boleh. Kalau kamu pakai kurungan, ini mesti sama dengan. Kalau kamu kata, cikgu saya sukalah anak panah ini, saya nak pakai anak panah ini. Boleh. Maka sini mesti tulis macam ini. Jangan rojakkan dua cara tata tanda ini. Dia ada dua cara tulis. Walaupun nama dia tata tanda fungsi. Dan sesuka hati awak lah mana satu awak nak buat dia. Okey, balik ke nota cikgu. So ada dua cara tulis. Okey. Yang konsep kewujudan fungsi awak tak tahu lagi. Cikgu tak sempat lagi. Ini semua tak sempat lagi. Ini pun tak sempat lagi. So kerja yang awak boleh buat hari ini kena tips sikit Okey. So apa yang awak perlu buat ialah soalan 1A dan 2A. Okey, soalan 1A dan 2A. Okey, cikgu tanya awak, adakah hubungan ini merupakan fungsi? Tadi cikgu sudah katakan, hanya hubungan satu kepada satu dan hubungan banyak kepada satu ialah fungsi. So apa yang awak perlu buat nanti ialah awak kaji gambar raja ini, dia ialah hubungan, jangan bagi jawapan kepada saya. Apa hubungan dia? So awak tulis di situ, apa hubungan dia? Okay. Lepas tu awak tentukanlah adakah dia fungsi. So kalau kata jawapan awak ialah, cikgu dia ialah hubungan satu kepada satu. Maka bila cikgu tanya, tentukan hubungan berikut ialah fungsi, awak kata yes lah. Kalau awak kata cikgu itu hubungan banyak kepada banyak, maka tentukan hubungan itu ialah fungsi? No, tidak. Bukan fungsi. Okay. Berikan alasan anda. Awak boleh katalah sebab dia ialah hubungan apa. Boleh Kalau dia ialah fungsi sebab dia ialah hubungan satu kepada satu. Dia ialah fungsi sebab dia ialah hubungan banyak kepada satu. Kalau awak kata dia bukan fungsi sebab awak ialah dia ialah hubungan banyak kepada banyak. Bukan fungsi sebab dia hubungan apa lagi? Satu kepada banyak. Boleh? Sebab antara empat itu, kalau kamu tengok balik mana nota cikgu? Bawah Kejap. Dia tak boleh bergerak sudah. Kejap bagi cikgu save kejap dia tak nak bergerak. Okey. Abah tunggu. Okey. Sekejap sorry. Okey ini So itu kalau awak kata dia fungsi, alasan awak itu aja. Sama ada dia ialah hubungan satu kepada satu ataupun hubungan banyak kepada satu. Kalau awak kata dia bukan fungsi, alasan awak mesti sama ada dia ialah hubungan satu kepada banyak ataupun dia ialah hubungan banyak kepada banyak. Faham Faham? Tak faham cakap So itu yang cikgu kamu nak kamu buat soalan 1A, 1B. CD awak belum belajar lagi. Okey, lepas tu soalan 2 pun bukan buat semua. Cikgu hanya nak awak buat ini saja. Adakah ini fungsi dan berikan alasan anda. Boleh Lepas tu soalan 3 juga. 3 ini kalau awak kata, cikgu bentuk graf ini tak pandai baca. Cuba ubah balik bentuk graf ini kepada bentuk gambar raja anak panah, maka awak boleh nampak lebih jelas. Juga jawab soalan 3A saja. Adakah ini fungsi? Berikan alasan anda. Okay? So ini latihan hari ini soalan 1A, 1B, soalan 2A, 3A. So buat benda ini pada buku latihan. Lepas itu nanti cikgu akan bagi satu link macam ini. Kejap. Cikgu akan bagi satu link. Mana dia? Okay. Kejap. Kamu nampak lagi kan? Okey. Awak akan nampak benda macam ini. Cikgu akan bagi satu link lah Awak tak payah tekan-tekan macam cikgu. Tapi dalam link itu, nanti awak akan nampak cikgu bagi
Okay, nanti cikgu akan share link ini ya. So bila awak tekan masuk, awak akan dapat benda macam ini. Okay. Awak akan dapat benda macam ini. So di sini cikgu minta nama awak. Kalau boleh tulis nama penuh. Kalau malas nak tulis nama penuh boleh. Tapi tulis nama awak yang tepang itu. Kalau ada Muhammad, ada Noh itu mesti tulis. Supaya tadi cikgu nak buat sorting senang sikit ya. Kita nak tulis penuh tak apa, tapi nama tepang mesti ada. Yang Muhammad No itu jangan tak ada itu. Cikgu akan tanya inilah. Contohnya cikgu akan tanya awak, adakah ini fungsi? Sorry, belum pergi view lagi. Okay, so awak tulis nama awak dan soalan 1A, adakah ini fungsi? Awak pilihlah jawapan awak. Ia fungsi ke bukan fungsi? Contohnya kalau awak kata, okay, fungsi. Lepas tu apa alasan? Awak tulis ayat awak. Sebab dia ialah, okay, sebab dia, okay, pendek pun sebab dia adalah hubungan satu kepada satu. Contoh, ini bukan jawapan betul. Okay, itu cara awak jawab, lepas tu awak submit. Boleh? Itu cara awak hantar jawapan kepada saya. Okay, so sekejap. Mana kita sekarang ni? Okay, cikgu tutup record kejap. So ini apa yang cikgu ajar hari ini.